baca bismillah. Kalau tuan-tuan boleh voice, buatlah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Kita keluar rumah ataupun kita duduk di sini, kita baca pagi hari dan malam hari, kita minta jauh daripada kejahatan manusia, jin, syaitan dan musibah yang tidak diingini. Itu kita kena minta. Sebab itu setiap apa yang kita baca ni mesti ada ni niat kita. Ya, mesti ada niat kita. Jadi tuan-tuan buat kenduri. Tuan-tuan bagi duit buat kenduri. Tuan-tuan bagi duit sabit, suruh beli air. Tuan-tuan mesti ada niat. Kita bukan ikut orang. Tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua, apa yang tuan-tuan haji dan puan-puan hajah lakukan ini kerana ilmu. Tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua di kalangan orang yang berilmu. Maka kita kata, oh saya buat ni, saya niat jika orang itu dapat hilangkan dahaganya, dapat hilangkan laparnya, maka saya niatkan pahala untuk mak ayah saya, datuk nenek saya yang sudah meninggal dunia. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat benda ni kita faham. Termasuk juga dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang nampak, kenapa awak buat majlis buka puasa? Oh, saya dapat pahala puasa, dapat pahala puasa. Dia faham setakat tu je. Tetapi lebih daripada tu, dia menghilangkan lapar dan dahaga bagi orang yang berpuasa, dan dia boleh niatkan pahala untuk mak ayah dia, datuk nenek dia yang sudah meninggal dunia. Jadi bila kita tahu, oh inilah membezakan amalan orang yang belajar dan orang yang tak mengaji. Jadi tuan-tuan haji dan puan-puan hajah daripada kalangan orang-orang yang belajar, insya-Allah. Maka boleh ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka fuja'atil khair wa a'udzu bika min fuja'atis syarr. Okey. Tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua, pagi ini saya akan baca hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Mungkin kalau tuan-tuan haji dan puan-puan hajah tengok, setiap pagi saya akan usahakan juga baca satu hadis pendek, 5 minit, 10 minit, dan kita mengharapkan barakah daripada apa yang kita baca pada pagi itu dengan perkongsian pada para jemaah. Dan hari Jumaat ni sunnah para ulama dia baca hadis. Dia baca hadis. Sunnah para ulama. Bahkan waktu saya mengaji di Mesir dulu, setiap hari Jumaat lepas solat Jumaat tu kita akan baca kitab Muwatta Imam Malik. Di Mesir dulu lah, waktu saya mengaji dulu, kitab Muwatta Imam Malik tu yang dibaca oleh guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri Muhaddis Hafizahullah. Pada pagi ini kita akan baca hadis daripada martabat Sahih Al-Bukhari. Hadis Bukhari ini ulama kata hadis yang terbaik selepas daripada Al-Quranul Karim. Setiap ulama hadis dia ada sahih dia. Bukhari ada sahih dia, Muslim ada sahih dia, Nasa'i ada sahih dia, Tirmizi ada sahih dia, Abi Daud ada sahih dia, Ibnu Majah ada sahih dia. Semua ulama hadis ada sahih dia. Cuma yang paling sahih adalah Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Ini sebagai tuan-tuan kena tahulah, ya. Imam Bukhari ini pula dia bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifatul Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaihi, ataupun kita kenali dengan mazhab Hanafi. Dia ni ulama hadis tapi dia bermazhab. Hari ni ada tak orang kata, oh saya dah tahu hadis dah, saya tak payah mazhab? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Oh saya tak payah mazhab, saya dah pakar dalam ilmu hadis dah. Maksudnya betapa hebatnya ulama ini, bahkan dialah penghafaz hadis, pengumpul hadis, tetapi dia lagi
masih lagi berpegang dengan mazhab, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaihi. Kita di Malaysia mazhab apa tuan-tuan? Syafi'i, ya. Itu ada jemaah. Ustaz, akidah apa? Akidah kita apa tuan-tuan? Asy'ariyah, ataupun dipanggil Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu kita kena tahu tu, ya. Abu Hasan Al-Ash'ari, akidah kita. Hari ni orang tak mengaji akidah, orang tak mengaji ilmu kalam. Saya baca dalam Facebook tu kan, ada satu budak Melayu, budak dekat Puchong, ada orang Puchong sini, dia tulis, dia kata saya teruja dengan seorang lelaki India, seorang lelaki India beragama Hindu. Di mana ada orang susah, di situ ada dia. Di mana ada orang memerlukan, di situ ada dia. Sekiranya dia lelaki Hindu itu ditakdirkan masuk neraka, maka saya ingin masuk neraka dengan dia. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Kenapa cakap macam tu? Kerana orang tak mengaji tauhid, tak mengaji akidah, tak mengaji ilmu kalam, sehingga tidak mempelajari perkara-perkara, perkataan-perkataan yang membolehkan batalnya syahadah. Bila dekat Malaysia buat majlis pesta minum arak kan, siapa yang bising? Yang bising orang Islam. Orang Islam tak suka, kerana bimbang nanti budak-budak muda terjebak. Betul tak? Budak-budak muda terjebak. Dalam kita kata keadaan hari ini, berapa ramai budak-budak muda yang terjebak pergi makan di gereja? Ramai. Gereja dekat Bangsa tu, saya pun terlibat lah dengan Majlis Agama Islam Wilayah Mawing. Dia bagi makan budak-budak muda yang kerja di Kuala Lumpur tu. Dia bagi makan waktu bila? Pukul 12.50 hari Jumaat. Bagi makan percuma. Masuk tempat gereja tu makan percuma, buffet, free. Berapa ramai yang seronok? Seronok makan free, tak payah pergi Jumaat pun tak apa. Nampak? Yang ramainya daripada kalangan orang muda. Mungkin tuan-tuan haji, buah-buah hajat tak tahu, sebab kita pergi kerja, balik kerja, kita tak tahu. Inilah keadaan yang berlaku, ya. Bila berlaku pesta minum arak kan, ingatlah dulu bila arak ni berleluasa, ramai orang Islam yang mati dilanggar. Betul tak? Mati. Tapi ada satu orang Islam kata, yang nak minum arak ni orang kafir, yang bising ni orang Islam. Lepas tu dia kata, kalaulah saya jadi orang kafir pun saya pening. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Tak boleh kita mencontohkan diri kita menjadi orang bukan Islam. Kenapa jadi macam ni? Kerana orang tak mengaji tauhid hari ini. Kita tahu, tauhid ni akidahnya Abu Hasan Al-Ash'ari. Adapun fiqh, Imam Syafi'i. Adapun yang kita baca Quran tu, yang tuan-tuan baca tu, riwayatnya apa? Imam Abu Asim Al-Kufi. Tahu pagi ni tiga ni pun tak apa dah. Betul tak? Akidah Abu Hasan Al-Ash'ari, fiqh Syafi'i. Lepas tu Quran Abu Asim Al-Kufi. Boleh ingat? Ingat, senang kejap je ingat ni kan? Okey. Kemudian pagi ni kita pun baca hadis sikit. Hadis ni saya nak cerita perkara yang mula-mula berlaku ke atas diri Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'yatu as-salihatu fi an-nawm, fakana la yara ru'ya illa ja'at misla faliki as-subhi, summa hubbiba ilayhi al-khala, fakana yakhlu bi gharin hira'in fayatahannasu fihi, wa huwa ta'abbudu layali dhawatil adadi qabla an yarji'a ila ahli, wa yatazawwadu li misliha, wa yatazawwadu li zalik,
summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu li misliha hatta fajihul haq. Setengah riwayat kata hatta faja'ahul haq. Hatta faja'ahul haq. Kemudian wa huwa fi gharin hira'in faja'ahul malak faqala iqra ma ana biqari qala fa'azzani qala fa'akhazani fa'azzani hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa'akhazani fa'azzani saniyah hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa'akhazani fa'azzani sadisah hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Sayyidatina Aisyah. Aisyah, kalau bahasa Arab panggil Aisyah. Aisyah. Orang Melayu panggil Aisyah. Anak Nabi dia panggil Ruqayyah, kan? Orang Melayu panggil Ruqyah. Anak Nabi panggil Ummu Kulthum. Orang Melayu panggil Umi Kalsum. Tak ada masalah, ya. Maksudnya perkataan yang tidak menghilangkan makna, insya-Allah. Aisyah, nama isteri Nabi yang digelar dia sebagai Umairah. Ya Umairah, kan? Kemerah-merahan. Yang mana isteri Nabi ini diceritakan tentang permulaan wahyu yang berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi cerita dekat dia? Kana awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, permulaan wahyu yang berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi ru'yatus salihatu fin naum, yaitu mimpi yang datang di dalam tidur Nabi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falikis subhi. Yang mana mimpi ini, datangnya mimpi ini, setengah terjemah kata seumpama hampir-hampir dengan waktu subuh. Hampir-hampir dengan waktu subuh. Kata guru saya, Fadilatul Syekh Dr. Yusri, muhaddis hafizahullah, guru saya di Masjid Azhar, dia kata mimpi ni dia boleh takbir mimpi. Bermula tidurnya selepas Isyak dan hampir-hampir dekat dengan waktu subuh. Mimpi itu boleh ditakbir. Mimpi itu boleh ditafsir. Sebab itu dalam agama dia tak benarkan kita tidur berapa waktu, tuan-tuan? 3 waktu. 1, tak boleh tidur lepas subuh. Betul tak? Lepas subuh tak boleh tidur. Siapa yang tidur lepas subuh mewarisi kepapaan. Dan alhamdulillah kita di sini majoriti tak ada seorang pun tidur lepas subuh. Yang kedua, jangan tidur selepas asar. Nanti akan mewarisi majnun, gila. Yang ketiga, jangan tidur lepas maghrib. Kerana orang yang tidur lepas maghrib ni senang terkena penyakit. Kan kalau orang mimpi, saya tidur malam tu, saya disengat oleh ular, dipatuk oleh ular. Awak tidur waktu bila? Oh, saya tidur lepas Isyak, pukul 2 pagi, 3 pagi. Ada wudu? Ada, dia kata. Baca kulhu perut balak? Baca. Semua baca. Maka dia diarah supaya pergilah bertemu dengan perubatan Islam. Kerana apa? Bimbang dia antara orang yang terkena sihir. Tapi kalau dia kata saya terpatuk ular, tidur kena patuk ular, tidur waktu bila? Oh, saya tidur lepas subuh. Tak boleh. Maka ini waktu-waktu yang kita kata tadi yang boleh ditakbirkan mimpi itu, yang boleh ditafsirkan mimpi. Maka Nabi SAW didatangkan akan mimpi hampir-hampir dekat-dekat dengan waktu subuh. Ini wahyu yang pertama. Summa hubbiba ilaihi al-khalaq fakana yakhlu bi gharin hira'in
Kalau tuan-tuan nak pergi ni, ada yang nak minta dengan Ustaz Nasha ni, nak pergi mana? Jabal Nur. Jabal Nur tu bukit bercahaya, Jabal Nur. Adapun Gua Hira dia tak panggil Jabal Nur. Gua Hira dipanggil Ghar Hira. Ghar ni dipanggil gua, Gharin Hira'in. Cuba sebut Gharin Hira'in. Mengaji sikit bahasa Arab Okey. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayatahannasu fi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi gharin hira'in fayatahannasu fi wa huwa ta'abbudu layali dhawatil adad qabla an yarji'a ila Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia setelah mana diwahyukan, nampak tak? Wahyu yang mula-mula berlaku ke atas diri Nabi SAW adalah mimpi. Mimpi nak pergi mana tuan-tuan? Pergi mengasingkan diri. Pergi ke mana? Gua Hira. Jadi Nabi pergi Gua Hira. Adakah Nabi pandai-pandai nak pergi Gua Hira? Tak. Ini wahyu. Dulu kita biasa dengar orang dulu kata, oh Nabi pergi Gua Hira sebab Nabi takut yang duduk dikelilingi dia ni orang tak beriman, takut terpengaruh. Itu salah. Kalau kita baca dalam surah Ad-Duha, Allah kata fa'ammal yajid kayatiman fa'awa. Kamu tak sedar ke kamu yatim? Wa wajadaka dhallan. Kita baca dha tu pendek ke panjang? Panjang. Ulama tafsir kata apa? Dikelilingi Nabi tu semua orang yang tak beriman, tapi Allah beri keselamatan, jaminan kepada Nabi. Bahkan Abu Talib pun tak beriman, isteri dia pun tak beriman. Dia bela Nabi, dia jaga Nabi, dia didik Nabi, tapi Allah pelihara Nabi. Jadi kalau Nabi tak pergi Gua Hira pun tak ada masalah. Tapi sebab ini arahan daripada Allah, supaya Nabi mesti pergi mengasingkan diri ke Gua Hira. Timbul persoalan, Nabi duduk Gua Hira ni buat apa? Maka Nabi solat mengikut amalan Nabi Allah Ibrahim. Berzikir macam mana zikirnya Nabi Allah Ibrahim dan zikir Nabi-Nabi terdahulu. Antara semua zikir Nabi terdahulu, dia ucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, Nabi kata kalau kamu nak masuk pasar pun baca doa tu. Betul tak? Zikir masuk pasar raya ke, nak beli barang kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa baca zikir tu, maka Allah akan ajar dia beli barang yang betul-betul perlu. Sidang jemaah yang dimuliakan, maka Nabi zikir macam tu, Nabi baca macam tu di Gua Hira ya. Ni yang ada nak naik Gua Hira tu ambil berkat. Ni ada jemaah yang nak daftar nak pergi Gua Hira ni kan, ambil berkat. Gua Hira ni jangan tuan-tuan ingat besar. Dia hanya boleh menempatkan seorang saja sembahyang dalam tu. Seorang je boleh sembahyang. Duduk dalam gua tu, ambil berkat. Bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ta'abbudu layali dhawatil adadi qabla an yarji'a ila ahli. Maka berulang aliklah Nabi SAW 5 hari Nabi duduk di Gua Hira, 2 hari Nabi pulang ke rumah. 5 hari Nabi duduk di Gua Hira, 2 hari Nabi pulang ke rumah. Setengah riwayat kata Nabi buat macam ni selama 40 hari. Setengah riwayat kata Nabi buat macam ni selama 5 sanah, 5 tahun. Berulang alik. Sehinggalah datangnya kepada Nabi SAW faja'ahul malak, maka telah datang malaikat. Faqala iqra ma ana biqari, maka disuruh Nabi SAW baca
Quran, Nabi kata, aku tak tahu nak baca. Nak bagi tahu, kenapa Nabi tak tahu nak baca? Ada orang kata, dulu kita biasa dengar kan, kita kata orang kata, oh kalau Nabi tahu baca, nanti orang takkan terima Islam. Kalau Allah nak bagi hidayah, Nabi reti baca ke, orang tetap terima Islam, betul tak? Macam mana Nabi kalau nak cerita tentang sekadar reti baca ni, kecil sangat. Lebih dahsyat daripada tu ada. Apa dia? Iaitu Nabi naik ke langit. Orang tanya, ya Rasul, orang tanya, ya Rasulullah, Jibril yang kau cakap, Jibril ni bersama mana? Jibril ni bersama mana? Kalau ada kepala, langit ketujuh. Kalau ada kaki, kaki di bumi. Bersama mana Jibril? Kalau ada bahu dan cuping telinganya, daripada bahu ke cuping telinganya, mengambil perjalanan 1000 tahun dunia kamu. Itu baru Jibril. Tiba-tiba Rasulullah kata, saya pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Jadi nak sebut, kalau Allah Ta'ala beri hidayah, tak jadi isu. Kemudian Nabi SAW didatangkan malaikat, faja'ahul malak faqala iqra' ma ana biqari'. Aku tak gerti baca. Sebab apa Nabi tak gerti baca? Sebab Nabi tak berhajat dengan ilmu. Kerana Nabi itu adalah lupu ilmu. Kerana Nabi kata, wa ana qasimun wallahu yu'ta. Kerana akulah orang yang membahagi-bahagikan ilmu, wallahu yu'ta. Kerana Allah berikan kepada aku dulu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak berhajat dengan ilmu. Bila dia tak berhajat dengan ilmu, dia tak perlu menulis. Tuan-tuan semua dipanggil mustami'. Mustami' ni apa dia? Mendengar. Tapi kalau muta'allim, orang yang mengaji, dia mesti ada satu kaedah. Kaedah dia kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Macam mana nak ikat, wahai Imam Syafi'i? Kamu kena tulis. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Sebab tu apa pun Nabi kata, kun aliman. Didik. Jadilah diri kamu orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'allim, jadi orang yang belajar. Nak jadi orang belajar, kena tulis, kena hafal, kena peksa, betul tak? Tak boleh jadi orang belajar. Au mustami', jadi orang mendengar. Tuan-tuan semua orang mendengar, alhamdulillah. Kalau tak boleh jadi orang mendengar, uzur, sakit, tak boleh hadir, jadilah orang muhibban, orang yang kasih. Kasih dengan orang mendengar, kasih dengan orang belajar, kasih dengan orang alim. Wala takun khamisan fatukhli, Nabi kata. Jangan jadi orang yang kelima. Kerana orang yang kelima tadi benci kepada orang alim, benci kepada orang belajar, benci kepada orang mendengar, dan benci kepada orang yang kasih. Nauzubillah. Ya. Jadi kita, ayah-ayah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan tergolong daripada golongan orang yang mendengar. Orang-orang ajus, orang-orang lama di Madinah, majoriti mereka adalah pendengar. Faham tak ni? Pendengar. Sebab tu perawi-perawi hadis, penghafaz hadis di kalangan orang-orang muda, ya? Orang muda. Jadi orang muda, budak-budak zaman Nabi umur 10 tahun, 11 tahun, mereka ni lah yang hafaz. Orang-orang umur tak boleh, kan? Ingatan dia makin slow. Maka sebab itu, maka Nabi SAW dia kata, ma ana biqari', aku tak gerti baca. Sebab apa Nabi tak gerti baca? Kerana Nabi SAW tidak berhajat dengan ilmu. Nabi tidak berhajat dengan ilmu, kerana ilmu itu adalah lubuk yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril peluk Nabi, suruh baca lagi, peluk lagi, suruh baca lagi, peluk lagi, sehinggalah semua orang tahu, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bila jadi macam tu tuan-tuan, dah turun ayat Quran, tarjufu fuaduh, hati Nabi rasa takut, gementar. Sebab Quran ni dah turun dalam dada dia, dalam kalbu dia. Sebab itu dalam Quran kata apa? Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin. Kalaulah Quran itu diletakkan atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka hancur bukit. Tapi Quran letak atas bukit ke? Tak. Quran letak kat mana? Ala qalbika litakuna minal munzarin.
Quran ini diletakkan dalam qalbu hati engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dan diturunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, bila Nabi hati gemetar, takut, lalu dia pun balik, dakhala Khadijah binti Khuwailid, datang balik gemetar pergi cari isteri. Ini contoh seorang lelaki yang baik, yang sudah berumah tangga. Bila dia ada masalah, dia akan balik cari isteri dia. Faham tak ni? Bukan suami yang ada masalah pergi kedai mamak. Salah. Dia pergi depan kedai kopi. Salah. Jadi kalau dia isteri baik dan isterinya salihah, segala masalah dia akan sandarkan kepada isteri dia. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Khadijah, "Kalla wallahi yukhzika abada innaka latasilur rahim." Maka wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan menghina kau dan tidak mensia-siakan kau. Kalla wallahi yukhzika abada, kerana kau penghubung silaturahim, menjaga amanah, tanggungjawab. Ini yang diberikan semangat oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada suaminya. Kesimpulan daripada hadis ini, satu, wahyu yang mula-mula yang kita faham dulu, Iqra. Maksudnya wahyu ni tidak semestinya Quran. Apa sahaja yang berlaku ke atas diri Nabi itu juga dipanggil wahyu. Hatta Nabi senyap pun itu dipanggil wahyu. Maka wahyu yang mula-mula berlaku ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang disuruh, yang diarah oleh Nabi pergi ke Gua Hira. Dua, apa yang kita nampak dalam hadis ni, Quran turun, Iqra. Quran tak turun Fatihah dulu, Quran tak turun Baqarah dulu, tapi tu Quran turun Iqra dulu. Kenapa dalam Quran basmalah dulu, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, betul tak? An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Kenapa tak letak Iqra? Maka sidang jamaah yang dimuliakan, nak bagi tahu, Sayyidina Jibril kerjanya bukan hanya menurunkan Quran semata-mata, tapi ada ketika Quran yang dah turun ni, dia pergi test pula Nabi. Dia suruh Rasul baca. Ya Rasul, baca. Nabi baca punya laju, terus turun ayat, La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Hei Rasul, jangan kamu baca Quran terlampau laju. Kan? Jadi bukanlah Nabi nak baca Quran terlampau laju. Dan jemaah yang dimuliakan, maka Nabi bila baca Quran terlampau laju sehingga hilang la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan terlampau cepat atau sebagainya. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan, maka Jibril ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Ya Rasul, dia datang ada ketika dia kata, ayat ni letak surah, ayat ni letak surah, ayat ni letak surah ni. Oh, barulah kita tahu. Yang kita faham, Jibril ni hanya turunkan Quran je. Tak. Ada ketika dia datang kepada Nabi SAW, iaitu dengan memberitahu Nabi supaya ayat ni perlu letak pada awal permulaan Quran. Surah yang kedua, surah yang ketiga, surah yang keempat, surah yang kelima. Habis yang Osmani itu hanya resam Osmani, susunan, baris, titik, ya, bukan menyusun ayat Quran. Kerana ayat-ayat Quran ini sudah disusun oleh Sayyidina Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham, ya. Maka kita tahulah cerita ni, oh, inilah permulaan wahyu. Dan perkara ini ia berlaku di tanah 100,000 ni. Ni yang tuan-tuan tengah duduk ni. Sebab tu saya baca hadis ni pagi ni, supaya tuan-tuan mendapat berkat daripada kisah yang berlaku ke atas batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit perkongsian. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah daripada hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua dikurniakan kekuatan, kesihatan, kerahmatan. Kerana jemaah kita ada yang tak sihat, demam ya. Tolong jaga kesihatan tuan-tuan. Banyakkan minum air, jangan terdedah dengan panas ya. Kalau rasa tak sihat, tolong minta maaf lah pula saya tak bagi tuan-tuan pergi masjid. Waktu panas, Zuhur sangat panas, waktu Asar sangat panas ni, orang tak sihat ni tangguhlah dulu ya. Tangguh dulu, mungkin pergi waktu subuh, maghrib dan isyak ya. Jadi takut nanti kita tak sihat, nanti masalah pula. Ada jemaah kita masuk hospital ya. Kita doa mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesihatan, keafiatan baginya dan dapat kembali ke hotel balik insya-Allah. Okey.